Saya ingin bertanya, dan ini mungkin pertanyaan daripada banyak juga rakan-rakan di sini, bagaimana pandangan Datuk Seri terhadap TVET dan apakah peranan anak muda untuk betul-betul mendapat satu ilmu kemahiran yang tinggi untuk mendepani cabaran masa depan. Silakan Datuk Seri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Taufik dan ramai tetamu kita, Menteri Dalam Negeri ada, Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah Pendidikan, Ahli Parlimen Langkawi, Ketua Parti, semua ada ramai yang besar-besar ni. Dan yang penting saya nak jumpa dengan anak-anak di College Vocational dan juga anak-anak muda Langkawi. Jadi apa yang saya nak bincangkan ini tak ada protokol sangat, ya, tak ada protokol. Saya kena jalan, aku dah tak nampak kan. Ambil gambar cepat. Okey. Tak ada protokol sangat, santai, nak tanya boleh. Ini kenapa? Kerana kita nak suatu budaya baru dalam negara kita. Boleh bercakap, boleh bincang dengan baik, jaga budi pekerti. Nampak serius ni, apa siapa? Dia dari mana? Dari mana? Okey. Saya tengok dia nampak macam serius sangat. Dia relax. Kita santai. Baik. Tapi kalau kita tanya di College Vocational, Dr. Taufik tanya sebab TVET. Tapi sebelum cakap TVET itu, dia menganggap satu bidang pengkhususan yang sangat penting dalam negara kita. Dan kadang-kadang kalau di rancana dengan baik, diberi latihan yang baik, program TVET itu dianggap sangat mendesak, sangat kritikal dan boleh mengatasi program-program yang ada di universiti-universiti tempatan seperti yang berlaku di Jerman. Okey, baik. Saya bercakap serius, dia buat macam ni. Okey. Tetapi kita kena tanya dulu satu soalan. Untuk apa kita di sini? Apa matlamat kita? Ilmu, keterampilan dalam satu bidang pengkhususan, atau membentuk manusia? Ingat, dalam program pendidikan kita ingat yang penting, yang selalu sejak saya Menteri Pendidikan dulu saya sebut, asas terasnya adalah adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu doa Rasulullah SAW. Kita mesti bentuk manusia yang punya adab, akhlak dan nilai. Itu tak boleh lagi. Jadi kalau bidang tanya saya bidang pendidikan, untuk jadi jurutera, untuk jadi anak muda yang punya kemahiran, termasuk yang disebutkan TVET ini, ya, tetapi asasnya bentuk manusia. Allah angkat darjat kita ini manusia. Ada beda di antara manusia. Kalau nilainya buruk, negara rusak, harta disakau, ya, kekayaan dibolot oleh satu kalangan, ya. Kemudian masalah-masalah sosial menjadi masalah. Jurang di antara yang maha kaya, yang miskin melebar. Khazanah negara tinggi, tetapi di luar dipinggirkan. Sebab itu saya katakan, nak bentuk manusia kena dengan nilai, dengan akhlak. Kerana Allah angkat darjat manusia ini, walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat manusia. Apa bedanya manusia dengan haiwan? Nilai dan akhlak dan keyakinannya. Jadi saya nak jelaskan ini sebagai teras dia. Kalau ini difahami, aspek kedua adalah bidang pengkhususan, yaitu di sini disebut bidang TVET. Dan Taufik tahu sejak kita ambil alih pentadbiran, ada yang baik yang dulu kita teruskan, TVET di antaranya. Tetapi kita lihat TVET sekadar kelulusan yang ada sekarang
majoriti 90% mendapat pekerjaan, tapi gaji sekitar RM2,000, tidak memuaskan, ya. Alhamdulillah, tapi tidak memuaskan. Sebab itu ada beberapa langkah baru. Sekarang 50 TVET yang bekerjasama dengan syarikat-syarikat besar. Petronas umpamanya ambil TVET Batu Rakit, Kimanis, Pengerang, dia ambil alih, train, latih supaya bidang pengurusan dia tahu. Proton ambil alih TVET Pekan, dia langkawi sekarang ke Pekan, ya, ambil alih TVET Pekan kerana latihan yang diberi oleh Proton itu lebih mampu dari segi pengkhususannya. Jadi ini pun kita lakukan. Di yang lain saya ada minta kerjasama tenaga pengajar bersama dengan Kementerian Pendidikan dan banyak kementerian-kementerian lain. Berapa kita belanja untuk latihan anak-anak dalam bidang TVET? Ingat, quality vocational bukan kecil. 1 tahun 6.7 bilion ringgit untuk TVET. Apakah memuaskan? Alhamdulillah ada baiknya, tetapi banyak kelemahan yang kita harus perbaiki. Apa beza kita ini dengan sebagai seorang manusia, apatah lagi seorang Muslim? Dia mesti always strive for excellence. Namanya Islam. Hebatnya bukan di janggut, walaupun ada orang ada janggut kacak sikit. Hebatnya bukan di pakaian, hebatnya itu pada keyakinan dan nilainya. Sebab itu saya katakan perlu ada kesungguhan, ya, untuk perbaiki. Kalau hadis Nabi Muhammad SAW dirumuskan itqan fil amal, dia mesti strive for excellence. Kalau kita tengok pemindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib, kemudian disebut Madinah Al-Munawwarah, apa beda dia? Bukan soal pindah daripada kota Mekah ke kota Madinah, tidak. Dia pindah meninggalkan nilai buruk, meninggalkan rasuah dan penindasan, penghinaan dan pemerasan ke atas manusia, dan membina suatu budaya baru, berfikir dengan baik dan tidak jadi ta'assub membuta tuli. Orang datang bagi ceramah sekali, kita terus walak, terima semua, betul tak betul tak kira. Ini masalah kita. Sebab itu kita lihat bila Rasulullah SAW bawa perubahan ini, seolah seorang pemikir semasa, nama dia Allahyarham Ismail Faruqi, asal Palestin, menjadi profesor kemuka di Amerika. Dia kata yang bentuk bukan masyarakat biasa, masyarakat Mekah ganti ke masyarakat Madinah, tak. Yang diganti itu, kata dia, community par excellence, masyarakat yang berminat dan berusaha mencapai kecemerlangan. Itu dia masyarakat Islam Madinah. Itu yang memberikan idea saya tentang Madani. Dia tidak terperangkap macam katak bawah tempurung, pertahan semua yang jelek, pertahankan semua yang lampau, yang tidak baik, tetapi tidak, dia membawa apa yang disebut masyarakat ecumenical. Ecumenical apa maksudnya? Faham tak? Ecumenical, pernah dengar tak perkataan tu? Tak pernah? Nama apa? Nama apa? Daniel. Tak pernah dengar? Betul lah. Dok ni orang mana baling? Orang mana? Orang Ipoh mana ada dok? Dok tu orang fake. Okey. The ecumenical ni maknanya ada nilai agama. Jadi bila disebut ecumenical, maknanya Madinah yang kita dah bentuk ni, dia ada nilai agama, dia ada keyakinan, dia ada akhlak, tapi par excellence, community par excellence, maknanya community yang mencari kebaikan. Kalau dia dulu buat ibadah, dia perbaiki. Kalau dia tu jaga nilai yang baik, dia baiki. Kalau dia ada kecemerlangan bidang pendidikan, dia tingkatkan. Kalau budi bahasanya baik, dia perbaiki. Jadi dia tidak puas hati dengan apa yang ada, tetapi striving for excellence.
Itu mukadimah saya, kemudian saya serah pada Taufik. Kalau tidak, dia tak ada kerja pula. Baik, terima kasih Datuk Seri atas pencerahan yang cukup menyeluruh dan memberikan input yang cukup besar untuk kita. Jadi boleh kita rumuskan bahawa yang penting adalah tujuan dan matlamat, dan inilah selaras dengan apa yang cuba dibawa oleh kepimpinan perpaduan pada hari ini di bawah nahkoda Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu membentuk sebuah negara madani. Tetapi apa yang lebih penting yang tertarik adalah tentang tadi itqan fil amal. Itu adalah poin penting yang perlu kita pegang.